Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung sikit pada halaman 18. Kita masuk berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 18 ya. Bagi Allah nama-nama yang menggambarkan sifat kesempurnaan. Nama-nama ini menggambarkan 3 perkara, iaitu menggambarkan keindahan Allah, keagungan Allah, dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan tu dia kata jamal, keagungan tu dikatakan jalal, dan kesempurnaan itu adalah kamal. Jadi tuan-tuan, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tu dia tunjuk 3 makna ni. Makna agung, keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jamal, keindahan, dan menunjukkan kamal, yakni kesempurnaan. Ya. Jadi bila baca nama Allah tu 3 perkara ni ada. Tak kiralah nama Allah apa, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya, semuanya menggambarkan keindahan, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sama macam nama kita. Nama kita lain, tapi tidak menunjukkan kesempurnaan, tidak menunjukkan keagungan kita, dan tidak menunjukkan keindahan kita. Ada orang nama Kamal. Kamal makna dia sempurna, tapi tengok jalan tak boleh. Sempurna apa? Nama apa? Kamal. Ya. Ada orang nama Akmal. Akmal tu lagi hebat, lagi sempurna. Kamal sempurna, Akmal lagi sempurna. Kan? Tapi tengok jalan tongkat, sempurna apa? Ya. Jadi nama kita tu tidak menunjukkan hakikat sebenarnya. Tapi berbeza bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah menunjukkan keindahan, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala 99 isman, mi'atan ghaira wahidin. Man ahsaha dakhalal jannata." Ada pen tak? Tarik sikit tak? Whiteboard. Boleh tarik sikit. Tok Imam ada tak yang ni? Tok Imam ada tak? Mikrofon Tok Imam. Ada? Ada. Baik. Bagi Allah Ta'ala ada 99 nama. Dalam hadis ni dia sebut 99. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis ni bagi Allah Ta'ala 99 nama, mi'atan ghaira wahid, 100 melainkan 1. 99 lah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina.
mi'atan ghaira wahid, 100 melainkan satu. Man ahsaha, sesiapa yang kira, sesiapa yang bilang nama Allah ni, dakhalal jannata, dia masuk ke dalam syurga. Ahsa maknanya kira. Salah satu makna ahsa ni ialah mengira. Siapa yang kira, siapa bilang, siapa sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi kita ulanglah nasyid Asmaul Husna tu. Nas'aluka ya man huwallahu wa ulang-ulang. Kenapa? Kerana salah satu makna ahsa ialah kira. Ya. Ulang sebut. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba menyebut, membilang-bilang nikmat Allah, kamu tak boleh kira sampai habis. Tak boleh kira sampai sebut boleh, tapi nak sebut bagi habis sampai sampai kesudah nikmat Allah tak habis. Kerana nikmat Allah Taala itu banyak. Jadi kita ulang sebut ya Rahman, ya Rahim dan sebagainya tu, akan dapat ganjaran masuk ke dalam syurga. Mudah aja masuk syurga ni. Ya, mudah aja masuk syurga. Habis kalau orang tak sembahyang macam mana? Dia tak sembahyang tapi dia kira nama Allah. Hari-hari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Mu'adil, ulang. Tapi dia tak sembahyang, boleh masuk syurga? Nabi kata siapa bilang masuk syurga. Nabi tak kata siapa bilang dan dia sembahyang. Nabi kata siapa bilang dia akan masuk syurga. Siapa ulang-ulang dia akan masuk syurga. Tuan-tuan, orang yang tak sembahyang, dia ada keinginan tak dia nak sebut nama Allah? Dia teringin tak? Dia tak sembahyang fardu, dia teringin tak nak sebut nama Allah? Tak teringin. Allah Ta'ala tak akan buka hati dia untuk sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ni dia kena faham secara menyeluruh. Dia tak boleh faham hadis ni je aku nak beramal, hadis sembahyang aku tak mau beramal, hadis puasa aku tak mau beramal. Dia sebut sini tapi dia menyeluruh sebenarnya. Sama sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Puasa itu menghapuskan dosa setahun sebelum dan dosa setahun akan datang. Puasa sehari je 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah. Dosa setahun yang lalu hapus, dosa akan datang ni yang ni pun Allah Ta'ala dah hapuskan, dah ampunkan dah. Jadi sama juga. Kalau macam tu senanglah. Kita puasa sehari 9 Zulhijjah, akan datang kita nak buat dosa, kita nak berjudi ke apa ke, tak ada masalah, pasal Allah dah ampunkan. Tuan-tuan, orang yang berjudi agak-agak dia puasa dah 9 Zulhijjah. Dia teringin tak nak puasa? Saya yang sembahyang ni pun tak teringin nak puasa. Saya yang sembahyang hari-hari rasa malas nak puasa 9 Zulhijjah ni. Kan? Saya yang baca Quran hari-hari pun rasa malas nak puasa 9 Zulhijjah. Rasa malas. Orang tak sembahyang, orang berjudi lagi-lagilah tak teringin nak puasa 9 Zulhijjah. Jadi hadis tu dia kena faham secara lebih luas, secara menyeluruh. Jadi salah satu maksud hadis Nabi, man ahsaha, siapa bilang, siapa kira nama Allah 99 ni, dia akan masuk ke dalam syurga. Salah satu lagi makna salah satu lagi ialah man ahsaha, sesiapa hafal. Sesiapa yang menghafal 99 nama Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi boleh hafal nama Allah sampailah hujung tu as-sabur. As-sabur boleh hafal 99 nama Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Salah satu lagi makna man ahsaha ialah sesiapa yang menghayati.
Sesiapa yang menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menghayati nama Allah, menghayati sifat-sifat Allah yang 99, dan dia cuba berakhlak dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah yang boleh dicontohi. Misalnya bila baca sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka kita pun cuba berakhlak menjadi seorang yang pengasih. Bila kita baca nama Allah Asy-Syakur, yang Maha bersyukur, ya, maka kita pun mencontohi, menghayati nama Allah, menghayati sifat Allah, kita jadi orang yang bersyukur. Bila mana kita baca nama Allah As-Sabur, sabar, kita menghayati nama Allah, sifat Allah, kita pun bersifat sabar. Itu mana ahsaha. Jadi dalam hadis ni, man ahsaha, sekurang-kurangnya dia ada 3 makna. Makna yang pertama, sekadar sebut, sekadar bilang nama Allah, itu pun sudah masuk ke dalam syurga. Makna yang kedua, lagi hebat, bukan sekadar sebut, kita dapat hafal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun ganjarannya akan masuk ke dalam syurga. Dan makna yang ketiga lagi hebat, bila mana kita bukan sekadar menghafal, tapi kita menghayati, kita berakhlak dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bolehlah. Ada yang tak boleh, yang tak boleh kita jangan contohi. Misalnya nama Allah Ta'ala Al-Mutakabbir. Ada kan? Nama Allah Al-Mutakabbir, yang maha takabur. Boleh kita contoh ini? Nama Allah ni Al-Mutakabbir. Tak ada lagi orang nama Abdul Mutakabbir, asal tak ada lagi. Kan? Allah yang terjemah kita, Allah yang maha sombong lah. Kan? Oleh kerana Allah ni takabur, mutakabbir, aku pun nak jadi sombong juga. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Walaupun dia nama Allah, walaupun dia sifat Allah, kerana di dalam hadis qudusi Allah Ta'ala melarang. Al-kibriya uridai. Disebut di dalam hadis qudusi, al-kibriya itu, sifat takabur itu adalah selendang bagi Allah. Sifat bagi Allah, selendang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang cuba menarik selendang Allah, Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada dia. Balasan azab kepada dia. Mana cuba bersikap dengan sikap takabur, Allah Ta'ala marah. Jadi sifat mutakabbir itu kita tak boleh contohi. Sebaliknya kita kena contohi lawan dia, iaitu sifat tawadhu, sifat rendah diri. Mana ini khusus, mutakabbir ni khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lain tu bolehlah. Sabur, syakur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Kita pun banyak memberi, banyak bersedekah dan sebagainya, ya. Ini 3 makna man ahsaha. Mengira, membilang. Yang kedua menghafal. Yang ketiga menghayati nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara nama tersebut ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Wali, Al-Hafiz dan Al-Qadir. Baik, ini disebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama Allah. Tetapi bila kita lihat, dia sebenarnya bukanlah nama bagi Allah asal. Dia sebenarnya adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat bagi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama atau sifat? Sifat kan? Yang Maha Pengasih, sifat. Yang Maha Penyayang, sifat. Al-Wahhab, yang Maha Memberi, sifat. Tapi Allah kata nama. Allah kata nama. Nabi kata nama. Inna lillahi ta'ala tis'ata wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Sedangkan dia sifat, dia bukan nama, asal. Ya, kita nak faham ni. Allah Ta'ala kata
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala nama-nama yang elok. Berdoalah dengan nama Allah ni. Inilah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Ar-Razzaq dan sebagainya. Tapi dia bukan nama asalnya, dia sifat. Dia sifat. Karena bila kita tengok makna, dia sifat, dia bukan nama. Tetapi kenapa dalam Quran dikatakan nama Allah? Kenapa dalam hadis ni dia kata nama, dia tak kata sifat? Maka bila kita renungi tengok sifat-sifat Allah Ta'ala ni, sifat-sifat Allah Ta'ala ni mutlak bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kata Tuhan itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, memang Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman tu. Maka oleh kerana sifat itu mutlak bagi Allah Ta'ala, maka dijadikan nama bagi Allah. Asalnya sifat, tapi kerana mutlak bagi Allah, maka dia jadi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahhab, Maha Memberi, sifat. Sifat Allah ni Maha Memberi. Tapi kerana sifat tu mutlak, sifat tu sempurna bagi Allah Ta'ala, maka dia jadi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah maksudnya. Ini yang disebut nama bagi Allah adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini disebut inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Bagi Allah Ta'ala 99 nama. Baik, jadi kita balik hafal lah, ya, balik hafal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang seterusnya, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk. Firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahagian yang pertama, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang seumpama dengan Allah. Tiada yang seumpama Allah sesuatu apapun. Jadi bahagian pertama ayat ni ada penafian. Dia nafi. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah. Bahagian yang kedua, Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala ikhbar, wa huwas sami'ul basir. Dan dia Allah As-Sami' Maha mendengar, Al-Basir lagi Maha melihat. Jadi kita nak faham ayat ni, sifat bagi Allah ni kita tak boleh samakan, walaupun dari sudut nama, walaupun dari sudut nama dia sama. Jadi Allah Ta'ala kata Allah itu Maha melihat, Allah Ta'ala Maha mendengar, wa huwas sami'. Allah As-Sami' Maha mendengar. Allah itu Al-Basir, Allah Al-Basir Maha melihat, mendengar, sifat dengar, sifat lihat. Sini pun kalau kita baca lagi, ada ulama kata sifat pendengar, ada ulama kata sifat melihat, bukan melihat, melihat. Kita kuala istilah ini. Istilah. Kalau ulama-ulama kali buka, dia ada jalan ulama Melayu di tanah Mekah, nama dia Pak Doe. Pak Doe dia tak terjemah Maha melihat, dia terjemah Allah pelihat, Allah pendengar. Dia tak terjemah Allah mendengar. Dia ada mainan istilah sikit, ya, mainan istilah. Baik, Allah Maha mendengar. Kita dengar tak? Kita dengar. Tapi Allah kata tak sama. Jadi adakah bila kita mendengar Allah tidak mendengar? Pasal tak sama. Pasal tak sama.
Itu kita dah faham. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu seumpama Allah. Wa huwas sami' dan Allah Maha mendengar. Makna kita mendengar, Allah mendengar. Tetapi sifat mendengar kita tidak sama dengan sifat mendengar Allah Ta'ala. Jadi jangan faham kita dengar, Allah tak dengar. Jangan faham itu. Itu dia nafi, kemudian dia isbat, dia tetapkan. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi kita melihat, Allah melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Jadi kalau kita samakan, kita melihat tapi balik dinding kita tak nampak. Oh, Allah Ta'ala pun tak nampak. Tak betul. Kita bila sampai satu peringkat, rabun mata, rabun jauh, rabun dekat. Makin tua, rabun dekat, kan? Tak apa nampak. Oh, Allah pun macam tu juga, kan? Makin tua Allah Ta'ala, Allah pun rabun juga. Salah. Melihat, sama-sama melihat, tapi tak sama. Tak sama. Laisa kamitslihi syai'. Tapi wa huwas sami'ul basir. Justru sifat Allah hendaklah difahami dalam konteks yang berbeza dengan makhluk. Tidak seharusnya disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau dikatakan bahawa sifat makhluk setaraf dengan sifat Allah. Tidak harus disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat Allah tak disamakan dengan sifat makhluk. Tak boleh. Ataupun dikatakan bahawa sifat makhluk setaraf dengan sifat Allah. Tak boleh angkat sifat kita ni, sifat makhluk kita lah, angkat sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sifat Allah direndahkan darjatnya sama dengan sifat kita, tahap darjat kita. Tak boleh. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Fiqhul Akbar, wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqin ya'lamu la ka'ilmina. Dan sifat Allah kulluha, semuanya, semua sifat Allah, bi khilafi, menyalahi, adalah berbeza dengan sifat-sifat makhluk. Sifat Allah semua sekali, apa saja sifat Allah berbeza dengan sifat makhluk. Itu kaedah dia, konsep dia. Maka Imam Abu Hanifah dia letak contoh, ya'lamu, Allah Ta'ala mengetahui. Kita tahu tak? Kita tahu. Allah Ta'ala pun tahu. Ya'lamu, Allah Ta'ala tahu. La ka'ilmina, tidak sebagaimana pengetahuan kita. Tidak sebagaimana pengetahuan kita. Kita tak tahu bila COVID nak habis ni. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Kita tak tahu bila nak habis, kan? Jadi kita tahu, ialah bidang kita lah. Kita tahu ilmu matematik, kita tahu ilmu sejarah, tapi banyak mana kita tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu tidak sebagaimana kita tahu. Jadi begitu je. Allah Ta'ala melihat tidak sebagaimana kita melihat. Allah Ta'ala mendengar tidak sebagaimana kita mendengar. Jadi sifat Allah berbeza dengan sifat makhluk. Ini asas dia. Tak boleh samakan Allah dengan makhluk, tak boleh angkat darjat makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, contoh dia disebut sifat yad. Sifat yad bagi Allah. Sifat yad bagi Allah. Yadun makna dia tangan. Yadun makna dia tangan. Yadun makna dia tangan.
Jadi dalam Al-Quran ada disebut ayat yadullah. Yadun makna apa? Tangan. Allah, Allah. Jadi dalam Quran disebut yadullah. Yadullah fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah. Kita terjemah dulu. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi contoh disebut sifat yad. Sifat yadun bagi Allah, yad bermaksud tangan. Namun apabila dinisbahkan kepada Allah, yadullah. Jadi kita tak boleh samakan sifat yadun sebagaimana sifat makhluk. Tak boleh samakan. Lepas tu saya dah sebut 2 minggu sudah, sifat Allah Ta'ala ni dia ada 3. Ingat dia tak? 3. Sifat zat, sifat khabar, sifat af'al. Sifat zat, sifat Allah Ta'ala dibagi 3. Sifat zat, sifat khabar, sifat af'al. Sifat zat ni sifat yang asas, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran betul-betul. Siap ayat, bentuk ayat memang nak bagi tahu ini sifat bagi Allah Ta'ala. Sifat zat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudrat. Ayat memang nak maksud sebenar nak bagi tahu Allah bersifat kudrat. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar. Nak bagi tahu sama sifat mendengar itu sifat zat, basir sifat zat. Sifat zat. Jadi sifat-sifat yang basic ni. Kudrat, iradat, hayat, sama, basar, sifat zat. Ada sifat yang sifat khabar. Allah Ta'ala sebut khabar cerita. Tapi ayat bila dia bukan nak macam sifat sama, bukan macam sifat basar. Dibentuk ayat tu tak bagi tahu sebiji-sebiji. Yadullah, sifat khabar. Yadullah, tangan Allah. Ayat ni nak cara bab tangan Allah tak? Cara bab perjanjian. Ayat, konteks ayat ni nak cara tangan Allah tak? Nak cara perjanjian. Konteks ayat ni ada perjanjian. Cerita pasal perjanjian, Allah kata yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan kita. Sebab tu dia tak pernah ada ayat dalam Quran inna lillahi yadan, bagi Allah Ta'ala tangan. Tak ada. Kalau kata innallaha sami'un, ada. Allah Maha mendengar. Memang nak beritahu sifat mendengar tu. Ayat tu, bentuk ayat tu. Tapi tak ada ayat inna lillahi yadan, bagi Allah Ta'ala tangan. Tak ada. Cuma yadullah, tangan Allah. Tapi bila tengok keseluruhan ayat, dia bukan nak cerita sifat tangan. Dia nak cerita pasal perjanjian. Itu dia panggil sifat khabar. Wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buatlah kapal dengan mata-mata kami. Mata-mata. Itu sifat khabar. Sifat khabar bagi Allah. Mata-mata. Allah cerita sikit khabar. Tapi konteks ayat tu nak cerita sifat Allah ke, sifat mata ke, nak cerita pasal Allah Ta'ala tengok Nabi Nuh buat kapal. Ayat tu nak cerita Allah tengok, Allah memerhatikan Nabi Nuh buat kapal. Pasal awal ayat wasna'il fulka, buatlah wahai Nuh akan kapal. Allah suruh Nabi Nuh buat. Tapi buat pula tengah padang pasir tu, maka ada laut apa? Bi'ayunina, dengan mata-mata
risau, jangan susah hati. Kami tengok apa kamu buat. Jadi konteks ayat tu dia bukan nak cerita sifat mata bagi Allah. Dia tak sama dengan sifat sama, sifat basar. Itu dipanggil sifat khabar. Jadi sifat zat itu basic, itu dasar. Cerita dalam Quran betul-betul ini sifat bagi Allah. Sifat khabar tu dia cerita sipi-sipi, dia cerita sampingan saja. Tapi konteks ayat dia bukan nak cerita itu sifat sebenar bagi Allah. Begitu juga sifat yang ketiga, sifat af'al, sifat perbuatan. Itu juga bukan nak cerita betul-betul. Ya. Misalnya sifat af'al, Allah Ta'ala turun. Contohnya Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam. Ya, turun 1/3 malam. Siapa berdoa istighfar pada. Jadi cerita nak turun ke? Cerita nak suruh istighfar. Cerita hadis itu cerita Allah Ta'ala turun ke? Cerita Allah Ta'ala suruh istighfar. Allah Ta'ala suruh istighfar. Poin utama dia Allah Ta'ala suruh istighfar, bukan nak cerita sifat turun Allah Ta'ala tu. Jadi oleh kerana itu sifat tu sifat af'al, sifat perbuatan. Dia tak sama dengan sifat zat. Ya. Jadi para ulama, kita ambil secara ringkas dulu, para ulama mempunyai dua kaedah bagi memahaminya, iaitu tafwid dan takwil. Nak faham sifat khabar, nak faham sifat af'al ni, yadullah, tangan Allah ni macam mana? Para ulama faham. Para ulama ahli sunnah dia ada beberapa kaedah. Antara kaedah utama dia tafwid dan takwil. Jadi ulama ahli sunnah tak faham. Dia tak faham tangan macam tangan kita. Tak, itu bukan ahli sunnah. Itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi macam mana nak faham? Ulama ahli sunnah ada dua kaedah, takwil dan tafwid. Apa dia tafwid? Tafwid adalah memalingkan lafaz daripada zahir, kemudian menyerahkan maksud daripada nas kepada Allah. Serahkan tafwid, serahkan maksud kepada Allah. Itu kaedah yang pertama, tafwid dulu. Dan kaedah yang kedua, takwil. Kaedah kedua ialah takwil, iaitu meletakkan sesuatu lafaz tidak dengan pengertian zahirnya serta menerangkan makna yang dikehendaki. Jadi kita berhenti dekat itu, maknanya nak faham ni dia ada takwil, konsep takwil, satu dia ada konsep takwil. Yang ini serah pada Allah. Tangan, kita terjemah tangan Allah. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Serah pada Allah. Kami tak tahu makna sebenarnya. Tapi kalau takwil, ini maksudnya ada maksud. Ada maksud. Takwil. Allah Ta'ala turun. Wallahu a'lam. Tafwid serah makna kepada Allah. Apa makna kami tak tahu. Hakikat sebenar kami tak tahu. Apa makna sebenarnya kita tahu. Kalau kaedah takwil, Allah Ta'ala turun, ditakwilkan, yakni ditafsirkan dengan makna Allah menurunkan rahmat. Allah turun 1/3, Allah menurunkan rahmat. Jadi kita faham dua kaedah dulu, tafwid dan juga takwil. Ya, nak faham sifat yang dirasa menimbulkan kesamaan. Misalnya tangan Allah, mata Allah dan sebagainya. Jadi kita menceritakan itu, nanti kita akan huraikan lebih lanjut bagaimana nak faham kaedah tafwid, bagaimana kita nak faham kaedah takwil. Macam mana nak jawab cucu saya yang kata Allah ada sifat emosi tak? Ya, Allah Ta'ala ada sifat emosi tak? Ya. Sifat emosi, ini sifat makhluk. Sebab itu dia takwil yang perlu. Ya, takwil yang perlu. Kerana dalam hadis kata dhahika, ketawa, emosi lah, emosi. Allah Ta'ala ketawa
kepada dua lelaki. A dengan B. A, B. A lawan dengan B. A bunuh B. A lawan dengan B. A bunuh B. A ni kafir. B ni Islam, Muslim. A lawan dengan B. A bunuh B. B ni Muslim. B ni masuk syurga. A ni lepas dia bunuh B, dia masuk Islam, bertaubat. Dia pun mati Islam, masuk syurga. Jadi A dengan B jumpa dalam syurga. Aku yang bunuh hang yang bunuh. Duk minum kopi saya ni. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Allah Ta'ala ketawa tengok dua manusia duduk gaduh, bunuh-bunuh, tapi dua masuk syurga. Allah Ta'ala ketawa. Jadi ketawa ni sifat emosi. Jadi sini maknanya para ulama kata kalau ketawa pasal kita tak tahu, baru kita gerak. Ya. Ada emosi. Emosi ini dia berubah-ubah. Sifat baru, sifat Allah Ta'ala qadim. Ketawa ni dulu tak tahu, sekarang tahu. Okay. Kita dulu jiran rumah flat, rumah tinggi tu. Kan, jiran gaduh sebelah rumah pun kita dengar kan. Rumah ni payah sikit. Rumah apartmen, duduk jiran juga gaduh. Rumah. Ada pasangan sebelah rumah kita gaduh. Pukul 10 malam, 11 malam kita nak dengar pasangan ni gaduh. Jadi isteri dia menjerit kat suami marah kat isteri. Kita duduk urut dada, siapalah nak jadi pasangan muda sekarang. Gaduh tiap malam. Kan? Tiba-tiba lepas 9 bulan dapat berita beranak seorang lagi. Kita tepuk dahi. Aku punya heran kata, duk bergaduh tiap malam. Boleh beranak lagi. Kita duk gelak. Gelak tu pasal apa? Pasal kita tak tahu. Masa duk bergaduh ni tak tahu nak jadi apa ni. Cerai ke, bunuh ke, boleh jadi ni. Tiba-tiba tahu kita beranak pula. Allah, gelak kita. Pasal kita tak tahu dulu, sekarang tahu. Adakah bila kita kata Allah ketawa, dulu Allah Ta'ala tak tahu, sekarang Allah Ta'ala tahu? Adakah nak kata macam tu? Tak boleh. Kerana kalau tafsir ketawa macam tu, tafsir ketawa macam tu, makna menafikan sifat ilmu. Jadi ulama dia macam mana nak faham makna? Mana Allah beremosi. Emosi ni sifat manusia, sifat orang tak stabil, orang yang ada kelemahan emosi. Kadang dia marah, kadang dia ni. Jadi emosi ni kelemahan. Jadi bila emosi itu bagi Allah Ta'ala maha. Jadi sinilah ulama-ulama kadang-kadang dia takwil, wallahu a'lam bissawab, makna kepada Allah. Kadang-kadang orang tak berhati, maka ulama takwil. Ulama takwil. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama-ulama takwil. Sifat dhahirah ketawa, mana Allah menzahirkan redha Allah Ta'ala, redha Allah Subhanahu. Jadi kita tak kata Allah emosi. Kita tak kata Allah emosi, kerana emosi itu menunjukkan kelemahan, dan Allah tidak boleh bersifat dengan sifat lemah. Jadi jawab soalan tadi, Allah tidak beremosi macam kita, kerana emosi itu adalah sifat kelemahan. Ya. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik sama. Masuk sikit. Yang pusing lagi ni. Tak tahu ke sini lagi, tak tahu. Baik.